Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Akila binti Muhammad Zamri dari kelas DUP 1A. Nombor matrik saya ialah 17 DUP 21F2014. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurul Farid. Nombor kad matrik 17 DUP 21F2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Afifah binti Wan Abdullah dari kelas DUP 1A. Nombor matrik 17 DUP 21F2007. Nama saya Ahmad Arif bin Zainuddin. Nombor matrik 17 DUP 21F2022. Hari ini saya akan berkongsi tajuk tentang etika dan peradaban yang perlu ada pada komuniti dan masyarakat pada hari ini. Apa itu etika? Maksud etika ialah etika berasal daripada perkataan ethos yang membawa maksud perangai atau kepribadian. Ia juga berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan juga keadilan. Dari sudut perspektif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Seterusnya, etika juga boleh didefinisi sebagai amalan baik dan prinsip yang dipraktikalkan dalam kehidupan harian. Sebagai contoh, etika yang perlu ada ialah menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat seperti sering bertanya khabar dan bertegur sapa antara satu sama lain. Seterusnya ialah adab. Apakah maksud adab? Adab bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang sopan. Adab juga berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud perilaku dan perbuatan, kesantunan, moral, kesusilaan dan kemanusiaan. Berdasarkan Kamus Pelajar edisi kedua, ia ditarifkan sebagai sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Ia juga merupakan kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Contoh adab yang boleh dilakukan dalam kehidupan seharian ialah hormat menghormati. Contohnya, kita hendaklah menghormati kawasan tempat tinggal dengan tidak membuat bising yang akan mengganggu kehidupan seharian mereka. Selain itu, kita hendaklah hormat menghormati dan bercakap dengan lemah lembut dengan orang yang lebih tua. Kita juga hendaklah menjaga kawasan persekitaran di tempat tinggal dengan baik agar dapat menjaga komuniti setempat dengan lebih tenang agar tidak timbul sebarang masalah. Contohnya, kita hendaklah tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menyerahkan kepada Wan Afifah, iaitu rakan sekumpulan saya, untuk pembentangan yang seterusnya. Ini saya akan menerangkan tentang etika dan peradaban yang perlu ada pada komuniti dan masyarakat hari ini. Di sini saya akan menerangkan maksud komuniti. Sebuah kumpulan yang tinggal bersama di sesuatu kawasan atau daerah. Ia juga merupakan komuniti yang mempunyai sefahaman dalam sesuatu matlamat dan saling berkomunikasi antara satu sama lain tanpa mengira kaum, bangsa dan agama atau tempat yang didiami oleh sesuatu masyarakat. Seterusnya, penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat komuniti. Penghayatan etika dan peradaban ini merupakan sangat penting kerana ia dapat memberi pengaruh kepada komuniti-komuniti untuk mengenal pasti identiti dan personaliti seseorang. Kemudian, komuniti juga perlu menekan prinsip etika dan peradaban untuk menjadi acuan anak-anak muda yang akan menjadi remaja atau dewasa. Contoh yang kedua, aktiviti gotong royong dapat membersihkan kawasan taman perumahan, menggalakkan ahli masyarakat berbagai kaum menyingsing lengan dan membersihkan longkang, mengutip sampah dan menanam bunga. Malahan dapat bersemuka, bertegur sapa dan saling memahami hati budi antara satu sama lain. Program rukun tetangga juga dapat mengeratkan lagi perpaduan kaum. Okey, contoh etika dan peradaban dalam komuniti dan masyarakat kini. Pertama sekali di kawasan perumahan, menjaga harta awam. Guna dengan penuh bertanggungjawab, tidak menconteng di mana-mana tempat, menggunakan harta awam itu dengan berhemah, tidak menyalahgunakan kemudahan awam, pastikan kemudahan awam itu selamat digunakan. Sebagai contoh, jika melihat sekumpulan melakukan vandalisme, kita sebagai penduduk yang bertanggungjawab perlulah membuat aduan terhadap tingkah laku mereka. Jadi mereka akan
kemungkinan mereka akan disaman ataupun didenda atas perbuatan mereka yang mereka lakukan. Okey, yang kedua adalah menghormati dan menjaga persekitaran perumahan. Okey, seperti contoh, tidak membuang sampah di masa tempat, tidak berbuat bising sehingga mengganggu jiran yang lain, kecuali jika ada majlis perkahwinan dan sebagainya, itu dikecualikan. Dan bersikap ramah dengan jiran. Contohnya, kalau kita jumpa jiran tu di kawasan perumahan di luar, kita seharusnya menyapa ataupun bertanyakan khabar mereka. Okey, isu yang ketiga adalah saling membantu antara satu sama lain. Jadi contoh dia membantu jiran dengan cara memantau perumahan diorang semasa diorang pulang ke kampung halaman. Jadi jika berlakunya ada orang yang curiga nak masuk rumah jiran, kita perlulah melaporkan kepada diorang. Okey, lepas tu memberi bantuan kepada jiran jika jiran itu dalam kesusahan. Okey, seterusnya di tempat awam, pertama sekali menghormati warga emas ataupun orang kurang upaya. Okey, seperti contoh membantu warga emas tu yang dalam kesusahan. Contoh macam diorang mengangkat barang yang berat, jadi kita perlulah rasa kesian dan prihatin pada mereka. Jadi kita perlulah membantu mereka dari segi mengangkat barang mereka. Lepas tu memberi tempat duduk kepada warga emas, orang kurang upaya ataupun perempuan yang mengandung. Dan ketiga, membantu orang jika mereka dalam kesusahan ataupun kekeliruan. Seperti contoh di bank, ada seorang makcik ni, dia tak pakai cermin mata, jadi dia tak boleh nampak apa yang dia tulis di kertas tu. Jadi bila kita melihat orang seperti itu, kita perlulah bersikap berani dan cuba untuk membantu mereka dengan cara tolong mereka membuat urusan dekat bank tu. Okey, seterusnya apabila kita berada di tempat awam, jadi akan ada ramai orang di situ. Jadi kita seharusnya berkelakuan sopan dan juga tidak berkurang ajar, agar orang-orang tidak akan memandang rendah kepada kita. Okey, seterusnya di tempat kerja ataupun sekolah. Okey, pertama sekali bertanggungjawab menempati masa yang telah ditetapkan. Tak kira sama ada waktu masuk bekerja atau sekolah ataupun waktu menjawabkan tugasan yang diberi. Yang kedua pula adalah saling berkomunikasi antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Empat, bersifat amanah, ketulusan iaitu kejujuran dan ikhlas melakukan segala pekerjaan ataupun tugasan yang telah diberikan. Okey, kemudian jika rakyat Malaysia mengamalkan sikap beretika dan juga peradaban, negara kita akan mendapat pelbagai kelebihan dan juga kebaikan. Okey, pertama sekali sebagai contoh, hidup dalam keharmonian, saling membantu antara satu sama lain. Jadi itu juga telah menyebabkan kita dapat kemerdekaan. Yang ketiga, menjadi contoh teladan kepada pelancong yang telah melancong di negara kita iaitu Malaysia. Yang keempat, suasana sesuatu tempat akan berasa tenang, ceria dan juga harmoni jika tiada orang yang tidak beradab, mengajar, yang senang kata macam tak ada adab lah, tak ada etika. Okey, yang kelima, melahirkan masyarakat yang beretika dan kaya peradaban. Okey, seperti contoh ibu bapa ataupun guru perlulah mendidik anak muda tentang etika dan peradaban semasa kecil lagi supaya mereka dapat menjadi seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Seperti dalam peribahasa itu mengatakan melentur buluh biarlah dari lubungnya. Okey, seterusnya keenam, negara akan maju dan menjadi tumpuan kepada negara lain. Contoh, pelancong akan tertarik dengan personaliti rakyat Malaysia yang beretika, beradab, saling menghormati, bertanggungjawab, berdisiplin dan sebagainya. Okey, di slide yang seterusnya adalah merupakan gambar-gambar yang berkaitan dengan beretika dan peradaban. Okey, pertama sekali adalah cara menjadi jiran yang baik. Yang
Kedua, membantu atau menghormati orang kurang upaya ataupun warga emas. Ketiga, seorang perempuan prihatin dengan cara memberi tempat duduk kepada perempuan mengandung tu di tempat pengangkutan awam. Yang keempat pula adalah salah satu adab bersama ibu bapa. Contoh dalam gambar itu, anak lelaki mereka bersalaman dengan mereka. Seterusnya, gambar yang kelima pula adalah menyapa guru atau orang yang lebih dewasa juga merupakan adab yang perlu diteladan oleh semua orang. Tak kiralah kita pelajar ke ataupun pekerja bawahan dan sebagainya. Okey, gambar yang keenam pula adalah gambar menjadi seorang yang bertanggungjawab dan disiplin dengan cara membuang sampah di tempat yang betul. Contoh, gambar di belah kanan. Gambar yang di belah kiri itu tidak perlu dicontohi kerana dia membuang sampah di merata tempat. Okay, yang ketujuh pula adalah merujukkan gambar yang telah diletak itu. Ada gambar jam yang bermaksud sentiasalah menepati masa, tidak kiralah semasa bekerja ataupun bersekolah ataupun menyiapkan tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang Arif akan menyambung pembentangan ini. Kesimpulannya, etika dan peradaban merupakan amat penting untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan ceria. Di Malaysia, terdapat pelbagai kaum, agama dan bangsa. Jadi, apabila masyarakat dan komuniti memainkan peranan masing-masing, apa jadi negara kita kalau tiada adab? Kemungkinan negara kita akan jadi huru-hara dari segi ekonomi dan rusuhan perkauman. Dari segi ekonomi pula, kemungkinan tiada negara jiran atau negara mana-mana yang akan melakukan aktiviti pelaburan dan perniagaan ataupun pelancongan dengan sikap pekerja ataupun masyarakat negara kita lah. Dan rusuhan perkauman pula, saya ambil peristiwa 13 Mei, iaitu rusuhan kaum besar-besaran antara Melayu, Cina dan India. Negara kita akan dipandang tinggi oleh pelancong, seperti contoh perpaduan kaum telah menjadi punca negara kita kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Kalau kita tidak bersatu, kemungkinan saya rasa hari ini belum pasti lagi kita akan merdeka. Seterusnya, kewujudan perlembagaan sebagai asal-usul undang-undang mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk penjalanan pemerintahan negara. Perlembagaan juga merupakan tunjang kepada keamanan perpaduan di Malaysia. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Antara bahan-bahan rujukan yang saya dapat merujuk kepada gambar di atas, dicetak oleh Prof. Maida, teknologis Dr. Jessica Ong Hai Liao dan Abdul Hamid Molden, iaitu pentingnya etika dan susila. Seterusnya, saya dapat daripada berita harian online, iaitu pembelajaran etika didikan generasi muda berakhlak. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum.